Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, Datuk Haji Azhar selaku pengurusi Qadir yang tidak putus-putus menganjurkan berbagai program keagamaan dan dakwah Islamiyah di negeri Perak ini, yang saya hormati barisan guru besar dan guru-guru dan barisan PIBG sekolah, yang saya hormati ketua kampung dan ahli-ahli jawatan kuasa kerja dan keselamatan kampung, pengurusi masjid dan jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah cuaca kita elok malam ni. Cuma tak apa elok galak lah. Walaupun tak habis lagi, rasa-rasa galak lah. Ni kita biar-biar depa lah. Tapi kita harap-harap menang lah. Kalau menang tu alhamdulillah lah. Nah, tapi kalau kalah tu adat lah. Dah kita tinggal 10, ngadir bengong. Bagi kad merah kita keluar habis lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni malam Jumaat. Teringat lagu Hermantino, malam ini malam Jumaat, ruangkan masamu sesaat, kata dia. Duduk di masjid, duduk ceramah agama, ruangkan masa sekejap. Sebab ada orang fikir malam Jumaat ni, dia fikir satu je, malam permintaan. Habis bayar isyak terus balik. Mana mat? Balik rumah lah. Malam permintaan, kata dia. Itu je dia faham. Tapi dia lupa hari ni hari Jumaat, hari ni malam Jumaat, penghulu kepada segala hari. Saya tak nak cakap banyak lah. Saya nak mulakan tuan-tuan dengan 3 petua tentang fadilat kelebihan malam Jumaat ni. Yang pertama, andai kata hujan lah malam ni, tuan-tuan bawa besen, bawa timba, mai tanda hujan, duduk tengah padang. Jangan duduk tanda ayak daripada bumbung rumah, tengah-tengah laman. Tak ada pokok, tak ada bumbung, tak ada. Agak dah 10 minit, 20 minit hujan, tuan-tuan tanda. Air hujan malam Jumaat ni tuan-tuan bacalah Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Bagi anak-anak minum, bagi anak kita, suami kita, isteri kita minum. Minta supaya terang hati. Ni berkat malam Jumaat. Dan kalau malam ni Jumaat malam ni hujan, pergi tengah padang, tengah laman mandi. Pergi pakai baju lah maklum. Jangan tak pakai pula. Tengok pukul 12 malam hujan, dia terpa turun tak pakai apa. Orang lain main tumpang. Boleh tumpang mak ngah sudah kelar kampung kita. Mandi malam Jumaat, badan jadi kuat, badan jadi elok tuan-tuan. Lepas mandi hujan tu, mandilah yang biasa pula. Jangan tidur belah tu, lepas tu masuk hospital demam. Kuat malam Jumaat. Yang ketiga, besok kalau hari Jumaat, kalau tuan-tuan senang, besok pagi bangkit subuh, lepas subuh ambil air pada daun, kita panggil air embun. Ambil air embun, sapu seluruh badan untuk kesegaran, untuk kekuatan, kesihatan kulit. Ni cantik. Ambil air embun tu sapu kat badan, sapu kat badan. Tapi cari daun yang tak gatal. Pergi sapu air daun hak gatal pula, kau seminggu tak hilang.
Dan abang-abang sini kalau nak badan sihat, badan kuat, ni rumput. Besok hari Jumaat berjalan atas rumput ni, bukan berjalan kaki, jalan itik. Jalan itik, cabut rumput yang panjang sambil berjalan itik. Nak tengok lutut kuat tak kuat, buat besok. Kalau hak mana boleh cabut setengah badan ni, boleh nikah 4. Agak-agak 2 tapak volteh dah, pergi balik rumah, pergi rehat dah. Tuan-tuan ni nak bagi kuat. Benda ni saya dapat daripada pak menakan saya. Dia hidup umur lebih daripada 80 tahun. Ni hak dia duk amal selalu, yang dia duk buat selalu. Alhamdulillah, Allah bagi izin dekat dia, umur dia panjang, badan sihat, tak ada sakit apa. Dia sakit ni pun sebab saya jatuh motor. Jatuh motor, sikit pinggang, patah pinggang, kepala tergeliat, tak bangkit-bangkit, tuan-tuan. Yang tu jatuh motor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni kelebihan hari Jumaat yang kita malam ni dapat kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah kamu pertolongan daripada Allah dengan 2 jalan, yakni jalan sabar dan jalan semayang. Allah Ta'ala kata kepada kita, nak buat apa pun, nak minta apa pun, minta dengan 2 jalan. Jalan apa? Jalan sabar dengan jalan semayang. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada kita ni ujian macam-macam. Saya hak atas pentah ni ujian cara saya. Tuan-tuan hak bawah pentah ni ujian cara tuan-tuan. Setiap daripada kita mesti ada ujian. Mesti, saya guna perkataan mesti, sebab Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra. Aku jadikan kamu ni hidup, mati dan hidup, mati dan hidup, supaya Allah tahu siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Sebab itu kita akan ada ujian, sebab Allah nak tengok siapa yang paling baik amalan dia. Macam kita lah mengaji kat sekolah, belajar kat sekolah, mesti ada periksa, mesti ada ujian. Nak tengok siapa pandai, nak tengok siapa yang faham, nak tengok siapa hak mengaji boleh. Sebab tu kita buat ujian PMR, UPSR, SPM. Mana boleh budak mengaji tak ada periksa? Main sekolah tak ada periksa apa? Kat hampa ada periksa tak? Tak ada apa, kami sini mengaji je. Tu kalau mereka buat periksa, kami berhenti, kami tak mau periksa. Tak boleh tuan-tuan. Yang tak ada periksa ni mengaji macam kita, duduk tengah badan ceramah, habis ceramah balik, sambil dengar ceramah makan jagung, habis jagung 2 tongkai balik. Cuba ceramah macam ni buat ujian, tobatlah home tak main tuan. Nampak Allah pun dia buat ujian. Jangan kamu sangka kamu ni ahli syurga. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa kamu sangka kamu ni dah jadi ahli syurga? Sebab hari ni senang sangat nak jadi ahli syurga. Pakai jubah, pakai sorban, ahli syurga lah gitu ni. Masuk pula belah mana pula ahli syurga dah kita ni. Udah tuan-tuan. Kalau macam tu seronok oleh masuk syurga. Masuk parti masuk syurga. Tak masuk parti aku neraka kata dia. Senang benar macam itu. Tak, Allah kata kamu akan diuji macam orang dulu-dulu. Apa ujiannya? Lapar. Apa ujiannya? Susah. Apa ujiannya? Sakit. Allah akan uji kita. Kalau kita berjaya lulus daripada ujian ini, insya-Allah syurga. Sebab itu Allah kata sabar. Mintalah bantuan Allah dengan sabar. Banyak orang yang tak sabar. Allah bagi kita sakit supaya kita sabar. Lulus daripada sakit dengan sabar, syurga. Kita baru tercucuk jarum,
tengah duk jahit seluar anak nak pergi sekolah, duk jahit gol tu cocok, aduh dimakinya Jarum, bodoh Jarum, dihisapnya darah, betul, cukup 40 kali hisap keluar siung, udah Raja Bersiung nama dia maki Jarum, bodoh. Siapa bodoh? Kamu bodoh, cocok buat apa? Jangan maki, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya siapa ya Allah. Nabi kata, siapa-siapa yang tercucuk jarum, dia sabar, Allah naikkan kepada dia apa? 1 darjat, diberikan 1 pahala, dihapuskan 1 dosa. Bayangkan, itu baru tercucuk jarum. Bayangkan kalau terhirih tangan. Hei, duk belah buahnya tengok bola, eloklah. Sabar. Sebab itu Allah suruh sabar. Sebab balasan daripada sabar ialah syurga. Akak-akak di sini kena sabar tutup aurat sampai mati, kena sabar. Sampai mati kena sabar tutup aurat, sabar. Balasan tutup aurat syurga. Sebab ada orang yang tak sabar. Makcik letih dia pakai tudung, mandi pun kena kembang ni letih makcik. Makcik pun nak mandi juga kolam renang, nak pakai bikini. Kita kata sabar pah, sabar. Dia tak sabar, udah pakai sepeda terjun kolam renang. Sayang, sabar. Dah terjun mati lemah pula, dah meninggal dah, kata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Di mana meninggalnya? Kolam renang. Oh, pakai sepeda. Kan susah hati nama itu. Sabarlah kau pakai tudung, sabarlah tutup aurat, Allah balas syurga. Sampai bila nak tutup aurat ni? Sampai mati. Abang-abang, pemuda-pemuda yang datang malam ni, sabarlah tutup aurat. Sampai bila nak tutup aurat? Sampai mati. Balasannya apa? Syurga. Berapa lama kita nak duduk dalam dunia yang kita nak sabar dengan tudung kita? Asal keluar rumah tudung, asal tudung keluar rumah. Berapa lama nak sabar? Tak lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tak 2 bulan, sebulan matilah kita. Berkat daripada sabarnya junjung perintah Allah, Allah balas kepada kita syurga. Apa nak lagi? Duduk dalam kubur tak pakai tudung dah. Duduk di hari kiamat tak payah duduk pakai tudung dah. Duduk dalam syurga tak payah dah tuan-tuan. Dalam dunia je kena sabar. Sabarlah dengan solat. Masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang. Sabar. Balasan daripada solat apa? Syurga. Ni maksudnya tuan-tuan ayat ni. Allah suruh kita ni minta kepada Allah dengan jalan solat, dengan jalan sabar. Anak sakit, suami sakit, mak sakit, isteri sakit, solat dan sabar. Tapi sayang, orang cuma solat bila orang lain sakit. Kita buat sembahyang hajat bila anak sakit. Bila anak sakit kita buat sembahyang hajat. Minta lah Tok Imam, anak saya buat operasi sakit. Tok Imam pun buat, dia pun buat. 3 malam buat. Lepas operasi lega. Dah tak buat ke sembahyang hajat? Tak, apa? Udah lega. Atau bila nak buat pula, tunggu sakit pula lah. Yang inilah punca dia tuan-tuan. Punca yang kenapa doa kita tak mustajab. Kenapa yang kita minta tak dimakbulkan Allah. Inilah punca dia. Sebab kita hanya cari Allah waktu kita sempit. Kita hanya cari Allah waktu kita susah. Kita hanya berdoa pada Allah waktu kita hidup susah. Waktu sakit baru ingat ke Allah. Tapi waktu sihat tak ingat. Kalau tuan-tuan lah ada kawan, waktu dia sakit baru dia cari tuan-tuan. Waktu dia senang, dia kaya, dia apa pun tak ngajak tuan-tuan. Bila dia susah, dia datang cari tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata apa ke dia? Masa susah dulu tiap-tiap hari datang minta beras.
bawa gantang cupak lagi. Wahai Kasim Baba, main nak pinjam beras, marah Kasim Baba. Tiap-tiap hari minta Kasim Baba bagi, Kasim Baba bagi. Bila dah senang, dia tak datang dah rumah Kasim Baba. Terus lupa. Tunggu susah pula baru dia main balik. Kasim Baba kata apa? Waktu susah hang cari aku, waktu senang hang lupa aku. Kawan jenis apa hang ni? Takkan kita nak jadi kita dengan Allah macam itu? Waktu lupa, senang lupa Tuhan, kaya lupa Tuhan, sihat lupa Tuhan, waktu sakit Allah. Apa lagi nak buat? Kerana itu saya minta pada tuan-tuan faham ayat ni betul-betul. Kalau kita nak masuk syurga, kena sabar banyak. Semayang ni berat, wa innaha lakabirah, berat sungguh semayang. Tapi kalau kita khusyuk, kita tak berat. Kenapa anak kita tak khusyuk semayang? Kenapa anak kita berat semayang? Sebab tak khusyuk. Kenapa kita ni pun berat, nak semayang ni berat? Sebab tak khusyuk. Apa makna tak khusyuk? Sebab tak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita kena sabar sungguh. Allah suruh puasa, jangan bantah. Akibat daripada puasa, syurga. Allah kata sedekah aja, sabar. Lepas itu masuk syurga kita. Isteri-isteri taat kepada suami, sabar, balasan pada isteri yang taat, syurga. Suami-suami, isteri kuat beleteh, isteri jahat mulut, nak bagi makan isteri teruk, sabar, balasannya syurga. Sebab ada suami yang tak sabar, anak dia ramai, isteri dia ramai, dia tak sabar. Dia sepak anak dia, dia terajang anak dia, dia pijak anak dia, dia lambung anak dia. Udah kena tangkap semalam. Yang keluar dalam YouTube, bapak pukul anak, bapak tiri pukul anak 3 tahun. Saya kalau dapat bapak tu, tak tahulah tuan-tuan, rasanya udah bawah meja rasa letak dia tu. Budak kecil di lambung, disepak, diterajang apa kejadah hanya tuan-tuan. Bapak tiri ke bapak ke tak bapak pun bukan layak dia pukul budak macam itu. Bukan lawan dia. Nak lawan tu dengan Hulk Hogan, pergi lawan dengan Mike Tyson ke apa ke. Sabar. Allah bagi kepada kita ujian dalam dunia, sabar. Orang Palestin, sabar. Buat macam mana? Cuma saya sedih dengan orang Palestin. Kita duk doa siang malam, macam tak sampai je. Cuba tuan-tuan tengok, daripada tahun 69, tahun 48 Israel masuk dalam Palestin, halau orang Palestin. Sampai sekarang 2012 tak habis-habis. Kejap bom, kejap tembak, kejap runtuh rumah, kejap halau. Yang sembahyang hajat ni tuan-tuan bukan setakat imam besar masjid kampung kota, imam besar Masjidil Haram, imam besar segala masjid, tok-tok syekh, tok-tok guru berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah orang Palestin, musnahkanlah Yahudi. Yahudi makin kuat, umat Palestin makin kecil negeri dia. Kenapa? Tuhan tak dengar ke? Tuhan tak mustajab ke? Pernah opah tanya? Opah dah baca Yasin di masjid, minta lah Tuhan tolong orang Palestin, tak ada nolong juga. Kenapa? Yang pertama, kita kena faham, kita bukan boleh arah Allah, kita mohon pada Allah. Kalau kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku anak. Besok-besok tak bagi, tahun depan tak dapat anak, tahun depan tak dapat anak. Bila nak baginya? Tuhan tu Tuhan, dia bukannya hamba kita. Cepat bagi anak, cepat bagi kaya. Mana boleh macam itu? Tu hati busuk, orang yang jiwa kotor. Orang yang jiwanya baik, dia pandang baik pada Allah, adalah hikmahnya. Saya jawab tentang masalah Palestin. Macam mana kita nak dimustajabkan doa? Orang Palestin pun bergaduh sama-sama demo. Di Palestin Hamas pun ada, Fatah pun ada,
Syiah pun ada, ahli Sunni pun ada, sama-sama demo pecah 3-4. Bila doa nak sampai, kamu pecah 4. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita ada rumah, pencuri masuk dalam rumah, laki bini bergaduh macam. Yang pencuri duduk dalam rumah, tapi suami isteri duduk bergaduh. Hang menyebab saya tak kunci pintu. Hang lah bang, tu orang pula. Yang pencuri duduk dalam rumah, duduk buka peti air, buka peti besi, buat lari kipas angin. Yang kita duduk cakap muka laki kita. Orang dah kata ada kunci, laki kata hang lah, aku tengok bola aku kan tahu. Yang hak suami isteri duduk bergaduh, perompak masuk dalam rumah, agak-agak dia buat apa? Hampa gaduh, oh, aku nak curi. Sebab tu yang berlaku di Palestin. Yahudi masuk, orang Palestin gaduh. Gaduh dalam apa? Kami nak ambil apa punya. Ni, kalau kita orang Melayu macam tu, sama-sama Melayu duk bercakap, sama-sama Melayu duk bergaduh, ada bangsa lain duk ambil hak Melayu punya. Gaduh. Kita orang mau ambil, kita orang mau ambil. Yang kita kamu boleh, aku boleh. Habis kena. Itulah yang berlaku di Palestin, dan tak mustahil berlaku tempat kita. Tak habis-habis cakap orang Melayu ni. Kamu boleh, aku boleh, gaduh. Udah maki setan, bewak maki, semuanya ada belakang. Siap doa lagi tengah padang, ya Allah hancurkanlah demo, ya Allah. Yang diminta hancur tu orang Islam, dia pun orang Islam, demo pun orang Islam, yang minta hancur pun orang Islam. Orang kafir kata apa? Lega demo tak doa kat kita. Orang Islam kena doa buruk, yang berdoa buruk pun orang Islam. Kan terbalik tu tuan-tuan. Kenapa hati kita kotor? Sama-sama kita gaduh, akhirnya Yahudi masuk. Yahudi halau orang Palestin. Dia halau, dia buat rumah. Dia halau, dia buat rumah. Kampung kita, tanah kita, rumah dia robohkan. Dia hantar bom, dia hantar backhoe. Kedudukan sekarang 3 Thai, 1 Malaysia. 3 Thailand, 1 Malaysia. Ini untuk informasi terkini. Udah habis dah pun. 3-1 jadilah tuan-tuan. Ya, aggregate 3-1. Selamat tinggal Suzuki. Habis dah. Tuan-tuan, kenapa yang Yahudi pula boleh menang? Demo tak kuat. Demo sikit 2 juta aja. Tapi kenapa demo kuat? Sebab demo bersatu. Di Yahudi ada nama parti Likud. Di Yahudi ada nama parti Buruh. Satu parti Likud, satu parti Buruh. Bila pilihan raya, dia melawan untuk ganti presiden, untuk ganti Perdana Menteri. Tetapi dasar mereka tak berubah. Walaupun parti berbeza, dasar satu. Naiklah Shimon Peres, dasarnya sama. Lepas Shimon Peres, Yitzhak Rabin pun perangai dia sama. Lepas Yitzhak Rabin naik Benjamin Netanyahu, serupa juga, tak ada berbeza pun tuan-tuan. Lepas Benjamin naik Ariel Sharon pun sama je. Lepas Ariel Sharon koma, tak sedar-sedar sampai sekarang, naik Benjamin Netanyahu pun sama juga. Dasar tak berubah, tetap bersatu. Berbeza parti tapi satu. Orang Melayu berbeza parti, semua tak berbeza. Semua berbeza. Dasar berbeza, apa beza. Orang Yahudi tetap memperjuangkan Yahudinya. Orang Yahudi tetap memperjuangkan negara dia. Orang Yahudi tetap memperjuangkan agamanya. Walau berbeza parti, mereka tetap bersatu. Akhirnya walaupun mereka jahat, walaupun mereka tak betul, tetap mereka menang. Sebab mereka bersatu.
Kalau kita tak beringat tuan-tuan, kalau kita ada hati busuk sesama orang Islam, kalau kita ada jiwa yang busuk sesama orang Islam, kita juga akan jadi Palestin tuan-tuan. Habis dihalau ya. Kalau tuan-tuan baca kisah orang Palestin ni, sini ada ambulan je lah, van, bukannya ambulan pun. Di sana nak pergi ke hospital 12 rock block. Kalau makcik nak beranak 12 rock block tuan-tuan, beranak dalam van, tak sampai hospital tuan-tuan. Memang mereka nak bagi mati orang. Kalau mereka nak robohkan rumah, mereka tak bagi notis. Naik backhoe, naik bulldozer, dia tolak rumah tu. Masa anak-anak isteri laki tu ada dalam rumah, mati-matilah. Punya jahatnya Yahudi tuan-tuan. Budak-budak pergi sekolah macam ni, dia bom pumpam. Memang niat nak bagi mati umat Islam. Kalau kita tak sedar dan kita masih lagi duk pandang buruk sesama kita umat Islam, kita takut kita juga jadi Palestin di tanah tumpah air kita ni, tanah tumpah darah kita ni. Sebab tu hati kena bersih. Hati kena bersih. Bersih dengan siapa dulu? Bersih dengan pencipta kita. Bersihlah hati kita dengan Allah. Banyak orang yang tak bahagia dalam dunia, banyak orang yang tak tenang dalam dunia. Kenapa dia tak tenang dalam dunia? Sebab dia tak bersih hati dengan Allah. Dia tak reda dengan Allah. Banyak orang yang bermasalah sebab dia tak reda dengan Allah. Dia tengok muka dia hitam, orang lain putih. Aku tak kira, aku nak bagi putih muka aku. Sedangkan Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Adalah sebab kenapa Allah bagi kita gelap. Dia pakai krim pencerah, pakai krim pencerah, pakai krim pencerah. Akhirnya muka je cerah, tangan gelap. Kita tengok muka dia cerah, tengok tangan gelap. Macam mana? Rupanya dia terlupa nak pakai krim dekat tangan. Sekarang tuan-tuan, dia kena kanser kulit. Kulit kita ni dia ada hormon dia. Kulit kita ni dia ada vitamin dia. Allah cipta ni dengan sangat baik. Kita buang lapisan dia, kita buang lapisan dia, akhirnya putih. Bila putih, hormon dia mati, liang rumah dia terbuka. Bila liang rumah dia terbuka, kuman masuk. Bila kuman masuk, muka dia rosak sekarang. Jangan duk buat tentu hala tuan-tuan. Ada orang yang tak reda badan dia sihat. Dia makan pil pelangsing, makan pil pelangsing. Sekarang buah pinggang dia hancur, tak dapat diselamatkan. Reda dulu. Nombor satu, reda. Ustaz, saya tak ada suami. Carilah, pergi minta mana-mana orang rekomen. Jumpa Cik Arifin, Bero Ugama, minta dia rekomen. Dia Bero Ugama, takkan tak ada kawan bujang-bujang. Apa salahnya? Dah cari tak dapat, reda lah. Asal kahwin cerai, asal cerai kahwin, asal putih tunang, asal tunang putih. Reda. Bila tuan-tuan reda, insya-Allah pujuk hati kita. Mudah-mudahan Allah gantikannya lebih baik daripada yang dah bercerai. Berapa banyak orang yang bercerai, Allah bagi suami dia yang nombor 2 ni lebih baik daripada yang nombor 1. Cukup hebat. Syukurlah kau cerai dengan suami nombor 1 ustaz. Gantinya abang baru dia. Ya Allah, masak tak kira-kira ustaz. Makcik dah lama tak masak, dia masak semua. Atau khojanya apa? Syahwat. Masak saja, alhamdulillah lah kita ni. Sebab tu kita kena reda. Apa yang berlaku pada kita ni ada hikmah. Saya ni tuan-tuan, tengok rambut saya ni, ya Allah, tengok pakai songkok tu, mana benar rupa dia. Atau pakai songkok, cuba cabut songkok, udah macam cekelat hat.
Udah tak ada rambut dah. Buka cekelat head macam kepala aku je. Bersyukurlah jadi botak. Jimat duit, tak payah mesin gunting rambut, tak payah pakai minyak rambut, tak payah buang masa sikat rambut. Jimat masa. Abang-abang di sini yang mana botak, bersyukurlah. Alhamdulillah. Atau ustaz, saya tak ada botak. Bersyukurlah rambut tak botak. Boleh buat remos, tarik ke depan, naik balik ke atas ni. Udah macam Syahrukh Khan dia. Kan segak apa dia, macam K. Raja Gopal, jurulatih bola tu. Boleh tarik remos, siap menyanyi dekat isteri lagu Hindustan lagi. Tumpah seair, you muskurai, tumne na jane kya, sapne ke tarik. Boleh menari lah rambutnya. Bersyukurlah. Apa yang Allah bagi pada kita, bersyukur. Pandang baik pada Allah. Ustaz, anak saya cacat. Syukur. Alhamdulillah. Dengan sebab makcik dapat anak cacat, makcik dapat pahala yang besar. Basuh berak dia, suap dia makan, pakaikan pampers untuk dia sampai dia mati kena pakai pampers. Berapa banyak pahala yang makcik dapat. Syukur. Kita tak nak fikir dunia, kita nak fikir akhirat. Memanglah susah dalam dunia, sabar, Allah bagi akhirat, syurga. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Di dunia ni ada apa? Tak ada apa pun, tuan-tuan. Duit tinggal, orang lain dapat. Harta tinggal, orang lain dapat. Apa kita bawa dalam kubur? Bukankah yang kita bawa amalan? Jadi apa yang Tuhan bagi kepada kita ni, tuan-tuan, redha. Allah bagi pada kita ni anak yatim, sabar, redha, pandang baik pada Allah. Sekurang-kurangnya kita tak lawan mak bapak kita. Kita tak ada dosa dengan mak bapak kita, sebab mak bapak kita mati waktu kita masih kecil. Sabar. Berapa banyak anak-anak sekarang yang derhaka pada mak. Nabi kata dosa ni ada 4. Dosa besar ni ada 4. Al-kabair, asyirku billah, wal uququl walidain, wa qatlan nafsi, wa qawla zur. Dosa besar kata Rasulullah ada 4. Yang pertama, syirik pada Allah. Pandang baik, tuan-tuan, kalau tak pandang baik pada Allah, tuan-tuan, syirik. Tengok muka tak lawa, tengok muka ni orang tak berkenan, ambil jarum, susuk. Ambil jarum, susuk. Akhirnya jadi syirik. Tadi pagi saya cakap dekat Hotel Shuen, saya pergi jumpa dengan satu orang yang dah 2 minggu sakit kuruh kering, tuan-tuan ni. Perempuan, mata ni putih, mata hitam tak ada. Lidah duk terjulur macam ni, panjang dia, sambil duk jilat muka sendiri. Cakap tak ada boleh cakap dah. Duk bunyi anjing menyalak, serigala menyalak. Masuk hospital, doktor suruh balik. Air masuk kok tangan, keluar balik. Nurse pun takut. Tak takut macam mana, tuan-tuan? Pukul 1 pagi, dia boleh duduk atas katil, dia tengok nurse. Mata hitam tak ada macam. Kalau akak-akak jadi nurse macam mana? Apa tengok-tengok orang? Lari nurse, tuan-tuan. Bila nurse lari, dia tengok pula orang sakit sebelah dia. Orang lari sakit nak lari ke mana? Tak, dia ambil kain, dia selimut, buat je dia buka. Kita tak pengsan tu sakit. Orang sakit minta balik, orang doktor suruh balik, nurse suruh balik, balik ke rumah. Makan kuat, tuan-tuan. Orang kampung semua tutup. Orang kampung tutup pintu, takut. Pukul 6.30 tak adalah. Bunyi menyalak. Oh, dengar. Yang main kerem balik, yang main dam balik, yang lepak balik. Tuan-tuan, kalau anak merayap malam-malam, tuan-tuan, mintalah ada seorang macam itu sini. InsyaAllah aman kampung kota ni. Bila pergi tengok, tuan-tuan, memang silap-silap tak tidur.
Saya tengok ni nek cerin bulu rumah ni. Astagfirullahalazim. Apa jenis ni? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mengucap saja tuan-tuan, istighfar saja, la ilaha illallah, astagfirullahalazim. Aku nak balik, aku takut. Oh, start pun takut tuan-tuan. Kena start motor lama dah lah. Saya ziarah hari Rabu, hari Isnin dah tak ada dah. Lidah macam tu, mata macam tu. Masa mandi mayatnya dah keluar ulat, kok mulut keluar, kaki ni dah bulat. Sian. Inilah kadang-kadang ada tanda saka, orang saka. Sebab tu kadang-kadang jadi macam ni pasal apa? Pasal tak redha dengan Tuhan. Dia rasa dia tak lawa, dia pakai alat pemujaan. Hai mamang tanah, mamang api, hai seri muka, berserilah engkau pada aku nak pergi dengan ceramah ni. Orang pun nampak muka berseri, padahal setan duduk di muka ni. Ni yang jadi syirik pada Allah, sebab tak redha. Kadang-kadang dia tak dapat. Tu yang saya sebut tadi dalam rancangan radio petang tadi. Saya minta makcik-makcik, kalau mimpi menyusu budak, tolonglah jangan susukan dalam mimpi. Duk timbang budak, elek terus nyusukan, susu. Itu tandanya dapat saka. Minta jangan susukan, lempar budak tu. Melainkan kalau tak tidur, datang anak, nak sentuh, jangan lempar pula saka, kata dia. Budak menang budak tu, apa yang salah aku? Ini yang saya cover, ni yang dalam mimpi, faham? Kita tengah-tengah malam ni, ya Allah, itulah kata mak sayang ke anak. Pukul 1 anak melanggar, mak nak susu. Bangun mak ni tuan-tuan, hebat. Mata pejam ke dapur, belanga tiam baru jaga. Dah buat susu ke anak bapak pula, mak nak susu, mak pak pula. Inilah hebatnya orang perempuan. Kadang-kadang dia jadi syirik pasal dia duk amal tangkal, mentera, jampi. Dia tak buang, dia nak bagi bodoh suami dia, dia nak bagi orang teringat ke dia calik. Saya pernah jumpa dengan satu perempuan yang ambil kuku, dia potong kuku dia, campur dengan darah haid, bagi suami dia minum. Memang suami dia jadi bodoh tu. Ikut cakap dia. Yang ni saya jumpa hari Ahad lepas di Shah Alam. Dia mengaku saya ceramah di Taman Melawati, di Gombak, di Hulu Kelang. Lepas tu besoknya saya ada ceramah dekat Kelang. Saya duduk dekat Shah Alam hotel. Dia ikut saya sampai ke hotel, minta tolong saya selesaikan. Suami dia dah mati, dia tak sempat minta maaf. Dia kata itulah yang dia bagi kopi dekat suami dia, haid bercampur kuku. Astaghfirullahalazim. Dahsyat gila makcik ni. Kadang-kadang bila mati jadi macam ini. Takut tuan-tuan. Sebab tu kita minta tobat pada Allah. Yang mana abang-abang yang pakai minyak senyonyong, ngorak isteri, buang dah minyak tu. Pakai pelaris perniagaan, guna jampi-jampi, buang. Takut jadi macam yang saya sebut tadi. Ustaz, macam mana kita nak tahu kita ni ada saka? Senang aja. Orang-orang yang ada tanda saka senang je nak tahu. Bila dia mari mengalis majlis ilmu macam ni, dia mengantuk dan dia nak tidur. Itulah tanda-tanda ada saka. Dia yang mana tidur mengantuk, cuba celek-celek bangun sikit, kan jegih mata, tinggal mata putih je. Awak tak tahu, awak kabur je. Bangun jangan tidur. Nanti orang lain balik, tinggal kita seorang tengah padang. Suami balik, isteri balik, semua tinggal dia seorang di atas kursi. Sudah-sudah pukul 3 pagi, mau takut dah, udah. Baik, yang pertama syirik, dosa besar. Yang kedua, dua lawan mak bapak. Yang ketiganya ialah bunuh orang, menumpahkan darah orang. Dan yang keempatnya ialah bercakap bohong.
Rasulullah kata dekat-dekat yang kiamat, orang yang benar dikata pembohong,